Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Hafiz dalam channel 5 Teratas. Peperangan pada zaman lampau adalah berbeza dengan perang zaman kini. Jika pada hari ini, peperangan dilakukan lebih kepada menggunakan teknologi. Namun perang zaman dahulu, peperangan dilakukan dengan menggunakan secara fizikal, iaitu dengan menggunakan pedang, alat pemanah dan sebagainya. Di mana sebahagian kedamaian dan kekuatan sesebuah kerajaan itu sebahagiannya terletak di kekuatan pahlawan mereka. 5 teratas buat kali ini saya akan kongsikan 5 kumpulan pahlawan yang paling hebat di zaman lampau. Nombor 5, Samurai. Pahlawan dari Jepun di zaman pertengahan ianya dikenali sebagai samurai. Samurai sangat terkenal pada hari ini kerana kemahiran yang sangat tinggi dengan kemahiran menggunakan pedang ikonik mereka iaitu pedang katana. Menurut ahli sejarah, pahlawan ini juga terkenal kerana kesetiaan dan kemuliaannya. Terdapat juga samurai yang pengecut atau tidak setia di mana mereka ini tidak setia kepada ketuanya. Jika pihak atasan samurai berpaling tadah, maka samurai juga akan berpaling tadah mengikut pihak atasannya. Samurai berpelajaran atau berpengalaman pula dilantik menjadi sebagai pegawai dalam ketenteraan dan dalam mengatur strategi peperangan. Antara nama samurai yang paling terkenal adalah Hattori Hanzo, di mana menurut sejarah, Hattori mulai pertarungan pertamanya pada usia 16 tahun dan berjaya menyelamatkan anak perempuan Shogun Tokugawa yang telah diculik, iaitu penguasa militer yang berkuasa di Jepun pada tahun 1600 dahulu. This is Sparta! Nombor 4, Spartan. Spartan sangat terkenal sebagai antara pahlawan yang ditakuti dan dikenali sebagai pahlawan yang paling ganas menurut sejarah. Tetapi ada juga yang percaya bahawa Spartan ini hanyalah mitos dan bukan fakta, di mana cerita di sebalik pahlawan ini hanyalah dibuat-buat oleh orang barat. Ada juga mengatakan kelompok pahlawan ini dibesarkan dan dilatih untuk menjadi pahlawan yang kejam, di mana suka membunuh dan berperang dengan pihak-pihak yang menentangnya. Menurut sejarah barat, kanak-kanak Spartan ini diuji sebelum menjadi tentera mereka, di mana jika terdapat kecacatan atau ketidakupayaan terhadap kanak-kanak itu, mereka akan membiarkan kanak-kanak itu mati dengan ujian yang diberi pada usia 7 tahun, di mana mereka berlawan antara satu sama lain. Jika kanak-kanak yang melepasi ujian ini, mereka akan diambil dan mulai latihan ketenteraan di mana peringkat lebih tinggi. Selain itu, mereka juga akan diajar bertarung dan memburu binatang untuk melatih mereka berdikari dan dapat teruskan hidup walaupun ketika berada berseorangan di mana-mana tempat pada usia 12 tahun. Jika didapati prestasi seseorang itu tidak memuaskan, dia akan dihukum untuk bekerja keras dan dibuli oleh orang sekelilingnya. Menurut ahli sejarah Herodotus, dalam pertempuran tersebut kekuatan Spartan yang dipimpin oleh Raja Leonidas yang mempunyai 5,200 orang tentera, manakala Raja Parsi iaitu Xerxes mempunyai 2.5 juta tentera. Walaupun dengan jumlah tentera yang terlalu kecil, Spartan masih mampu bertempur dan membunuh pihak lawan yang begitu ramai. Nombor 3, Viking. Menurut sejarah, Viking merupakan antara kumpulan pahlawan yang paling ditakuti di era mereka. Viking mengembara ke seluruh dunia untuk merompak dan berdagang. Apa yang membuatkan Viking ini sangat berbahaya adalah mereka percaya hanya kematian mereka sahaja telah ditentukan. Pahlawan Viking juga percaya mereka tidak akan mati sebelum tiba masanya dan kematian tidak dapat dielakkan. Dengan ini memberi mereka semangat untuk bertempur tanpa rasa takut terhadap kematian. Menurut sejarah, Viking yang paling menakutkan digelar sebagai Berserker. Berserker dikatakan menggunakan kuasa ajaib untuk memulihkan diri mereka ketika berlawan dan membolehkan mereka berlawan dengan terus melulu ke pihak lawan. Terdapat teori juga mengatakan Berserker menggunakan dadah di mana dapat menjadikan mereka berani dan liar ketika menyerang pihak lawan. Nombor 2, Mongol. Mongol merupakan pahlawan terhebat pada zaman mereka yang hanya tewas dalam beberapa pertempuran sahaja pada abad ke-13. Mongol kerap kali mengalahkan musuh yang kekuatan lebih besar dari mereka dengan menggunakan strategi peperangan yang bijak dan pengalaman yang lebih tinggi dalam peperangan. Kehebatan mereka lebih terselah apabila dipimpin oleh pemimpin yang sangat hebat iaitu Genghis Khan yang dianggap sebagai antara pakar strategi paling hebat dalam sejarah. Ketika pihak musuh gemar menggunakan serangan dari depan,
Mongol menggunakan strategi lencongan di mana dapat memerangkap pihak musuh di satu tempat dan dikepung oleh mereka. Antara strategi yang paling berjaya adalah dengan berpura-pura mengundurkan diri ketika pertarungan dan lari dari musuh. Strategi ini sangat berbahaya kerana pengunduran diri secara berpura-pura boleh menjadikan nyata. Namun disebabkan pengalaman Mongol sudah pakar dengan strategi ini yang membolehkan mereka menjadi empayar paling besar dalam sejarah manusia. Nombor 1. Ghazi. Ghazi adalah istilah dalam Islam untuk orang yang mengambil bahagian dalam peperangan yang mempertahankan agama Islam atau dipanggil jihad. Tidak dinafikan Islam satu ketika dahulu merupakan yang terkuat sehingga mampu menaluki sebahagian besar dunia. Pahlawan perang yang paling hebat dan mulia tak lain dan tak bukan iaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Kehebatan yang ada pada baginda bukanlah sahaja keberanian, tetapi juga kepimpinan yang kuat dan kebijaksanaan yang tinggi. Baginda merupakan perancang yang sangat hebat dan mampu merancang sesuatu yang tidak mampu difahami sepenuhnya oleh tentera Islam sendiri.